Selamat pagi, salam sejahtera. Ini berita gembira kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengaitkan tentang caruman KWSP yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel saya ini. Baiklah, hari ini satu laporan menulis pencarum mohon Perdana Menteri pertimbang pengeluaran KWSP hingga RM30,000. Wow, ini satu berita baik kepada rakyat Malaysia sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil berat perkara ini dan turut meluluskan rayuan pencarum supaya pengeluaran KWSP dapat dibuat sehingga RM30,000. Sekumpulan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP hari ini menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memohon satu lagi skim pengeluaran RM10,000 hingga RM30,000. Ia diserahkan Presiden Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat Khairul Anwar Othman kepada Azman Abidin, iaitu setiausaha politik kepada Anwar. Khairul berkata, pengeluaran awal diperlukan bagi penyelesaian jangka pendek bagi mereka yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Katanya, ada dalam kalangan pencarum mempunyai tunggakan pinjaman bank dan memerlukan sumber kewangan bagi memulakan perniagaan selepas kehilangan pekerjaan. Pengeluaran KWSP terbukti akan menggalakkan proses pemulihan ekonomi kerana pemulihan aliran wang akan berlaku melalui pembelian barang keperluan, pembayaran hutang, pembayaran bil tertunggak, perbelanjaan anak-anak sekolah, katanya dalam satu kenyataan. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020, kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP sebanyak 4 kali untuk membantu rakyat terjejas akibat pandemik COVID-19 dan kelembupan ekonomi. Ia membabitkan skim Air Lestari serta Air Sinar yang dilaksanakan pada tahun 2020 disusuli Air Citra pada Julai 2021. Pada Mac tahun lalu, kerajaan membenarkan pengeluaran khas RM10,000. Saudara-saudara, saya secara pribadi memikir ada dua perkara. Pertama, pengeluaran ini bagus kalau dapat dibuat, tetapi kalau tidak dapat buat pun ada kebaikannya. Kerana untuk berjaya mengeluarkannya, ia boleh dibuat dan mendatangkan faedah keuntungan kepada pencarum sekiranya ianya benar-benar dimanfaatkan diguna untuk tujuan yang benar seperti mereka kehendaki. Jangan sampai tujuannya lain tetapi tujuan pengeluarannya lain tetapi yang jadi lain pula. Diharap untuk dapat mengurangkan beban hutang dengan membayar tunggakan, diharapkan supaya pengeluaran itu dapat memulakan suatu perniagaan. Tiba-tiba pula yang kita takut ianya digunakan pula untuk membeli belah, untuk membeli perabot, membaiki rumah dan sebagainya. Jadi dengan itu, pengeluaran itu akan menjadi sia-sia. Namun demikian, sekiranya uang itu dapat dikeluarkan dan benar-benar dapat digunakan seturut seperti rancangan mereka untuk memulakan perniagaan, membayar hutang tunggakan, itu satu perkara yang baik. Dapat membantu melepaskan mereka daripada bebanan keuangan. Walau bagaimanapun, secara pribadi sebagai penyokong kepada agenda rakyat Malaysia, saya menyokong sekiranya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, dapat mempertimbang dan meluluskan pengeluaran KWSP sehingga RM30,000. Semoga kepintaran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan dapat membenarkan pengeluaran KWSP ini sehingga RM30,000. Kerana saudara-saudara sekalian, memang betul begitu ramai rakyat Malaysia yang terjejas akibat PKP. Bukan saja mereka yang menjalankan perniagaan, tetapi juga yang bekerja. Ramai kehilangan pekerjaan akibat daripada kerugian sektor-sektor swasta dalam masa PKP. Mereka tidak mampu membayar gaji pekerja, jadi mereka dipecat atau diberhentikan. Oleh sebab itulah, maka orang yang kehilangan pekerjaan ini mula mengalami beban keuangan yang sangat serius. Selain itu,
Wang ini boleh digunakan untuk pembelian keperluan harian, pembayaran hutang, pembayaran bil tertunggak, perbelanjaan anak-anak sekolah, kata laporan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini adalah kata-kata Ahmad Maslan untuk menjawab persoalan ramai orang berkaitan dengan usul tambahan top 2 ataupun jawatan timbalan presiden dan presiden UMNO tidak dipertandingkan adalah haram. Ini jawaban Ahmad Maslan yang kita tunggu-tunggu. Sejauh mana keputusan itu haram atau keputusan itu sah? Menurut Ahmad Maslan, ianya adalah bukan usul haram. Wow. Oke, mari kita ulas sama-sama. Usul tambahan berhubung 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan yang dicadangkan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 bukan usul haram seperti yang didakwa, tegas Ahmad Maslan. Setiausaha Agung UMNO itu berkata pihaknya telah meminta nasihat daripada peguam-peguam parti berhubung perkara itu sebelum ia diluluskan. Usul tambahan itu pula bukan usul haram seperti tertuduhan. Setelah episode ucapan dan cadangan Wakil Negeri 9 yang disokong Wakil Terengganu, saya telah meminta nasihat peguam-peguam UMNO. Mereka menyatakan kaedah usul itu dibolehkan seperti peraturan persidangan UMNO perkara 20 katanya dalam kenyataan. Semalam, perwakilan UMNO Johor, Pandak Ahmad berkata, usul tambahan itu bertentangan dengan pasal 30 buku perlembagaan UMNO dan perkara 10 peraturan persidangan. Beliau berkata, usul yang dibawa oleh perwakilan UMNO Negeri 9 Syukri Samsudin pada Jumat lepas tidak sempurna dan tidak boleh diteruskan di dalam PAU. Sementara itu, Ahmad Maslan turut menafikan dakwaan wujud pengunti hantu yang dibawa masuk untuk meluluskan usul berhubung 2 jawatan tertinggi itu. Kata Ahmad Maslan, beliau telah meminta pengurusi tetap UMNO Badruddin Amiruddin untuk mengarahkan ahli yang bukan perwakilan keluar dari Dewan. Diyakini 100% tidak benar tuduhan liar itu. Kad yang tertera gambar perwakilan dipakai sepanjang persidangan dan jiran-jiran kerusi perwakilan saling mengenali, malah pengacara juga mengumumkan agar perwakilan duduk di kerusi masing-masing yang telah ditetapkan. Ahmad turut menafikan dakwaan bahawa perwakilan import hadir untuk membantu bulldoze usul berkenan demi kepentingan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan. Beliau merujuk kepada video yang dikongsi bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin di Instagram semalam. Mengenai satu video yang tular, Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajid Dusuki mengesahkan itu membabitkan pegawai-pegawai skuad Sabil dalam kalangan Ketua Pemuda yang diamanahkan untuk mengurus dan menjaga keharmonian dalam dan luar Dewan Merdeka. Lokasi video itu ialah di bilik Terengganu, iaitu bilik yang dikhususkan kepada Sekretariat Skuad Sabil tambahnya. Terdahulu media melaporkan Khairi mendakwa beberapa tanda nama pada kerusi yang dihaskan untuk perwakilan UMNO dalam Dewan Merdeka ditanggalkan sebelum undian usul dijalankan pada PAU. Menerusi satu video di akaun TikTok, beliau berkata, tindakan itu dipercayai bagi membolehkan perwakilan import dibawa masuk untuk sorak dan bulldoze usul supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil kemudiannya menyangkal dakwaan itu dan presidennya Ahmad Zahid Hamidi turut memaklumkan Lembaga Disiplin UMNO akan berbincang mengenai tindakan terhadap Khairi atas dakwaan terbabit. Adakah Khairi akan dipecat? Adakah Khairi akan digantung keahlian UMNO? Kita sama-sama nantikan. Saudara, jadi dengan ini Ahmad Maslan mengatakan usul itu atau usul tambahan tak bertanding top 2 bukan usul haram, kata Ahmad Maslan.
Jadi kalau selepas ini ada lagi yang mempersoalkan adanya itu haram atau tidak, Setiausaha Agung Barisan Nasional UMNO ini telah pun memberitahu bahwa usul tambahan tak bertanding top 2 bukan usul haram. Apa pendapat Anda semua? Sila tinggalkan komen Anda tentang pengundian itu dan juga yang menjadi sangat kontroversi sekarang ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ini isu terkini dan ini keputusan terkini berkaitan dengan usul tambahan yang telah meluluskan bahwa Zahid Hamidi dan Tokmat tidak perlu bertanding untuk jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Apa sebenarnya yang berlaku? Bolehkah itu diluluskan oleh ROS? Ini jawabannya. Ada orang kata usul tambahan tersebut adalah tidak sah. Ada orang kata usul tambahan tersebut adalah haram dan tidak boleh diterima. Dan keputusan untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden adalah tidak sah dan haram, kata sesetengah pihak. Namun ini jawaban Ismail Sabri Yaakob yang mengejutkan kita semua. Beliau berkata, ROS boleh tentukan usul tambahan sah atau tidak. Yang menjadi persoalan sekarang ini ialah siapa Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang memegang, Menteri Dalam Negeri yang memegang ROS ini atau yang berada di bos kepada ROS. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob berpendapat kesahihan langkah parti itu membawa dan menerima usul agar tiada pertandingan bagi dua jawatan tertinggi parti boleh ditentukan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Bercakap kepada media selepas berakhirnya persidangan Agung UMNO PAU di Kuala Lumpur hari ini, bekas Perdana Menteri itu berkata, ada ahli parti yang memiliki pandangan berbeza dalam isu tersebut. Dia juga berkata, mana-mana ahli parti politik boleh merujuk perkara tersebut kepada ROS bagi mendapatkan pengesahan berhubung status usul tambahan berkenaan. Dari segi perundangan, ada beberapa pandangan yang berbeza. Ada yang kata okey kerana diputuskan sewaktu Perhimpunan Agung kerana ia merupakan tempat tertinggi di dalam parti untuk membuat seberang keputusan. Hal ini kerana pandangan itu dibenarkan pengerusi. Ada juga pandangan berbeza yang mengatakan dari segi PAU ini, walaupun ianya merupakan satu tempat yang tertinggi dalam parti, boleh membuat keputusan, tetapi ianya mesti tertakluk kepada perlembagaan parti, katanya pada sidang media di selepas PAU 2022 di pusat WTC. Ditanya sama ada dia sendiri akan membawa perkara itu kepada ROS ataupun menghantar notis bantahan, Ismail Sabri menafikannya. Tidak, saya hanya sebut ada dua pandangan yang berbeza. Sesiapa saja ahli parti boleh, yang ada kepentingan dalam parti sesiapapun boleh untuk mendapat pandangan daripada ROS, kata Ismail Sabri Yaakob. Perwakilan UMNO hari ini meluluskan usul agar tiada pertandingan dijalankan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti itu kali ini. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin turut mengesahkan usul berkenaan diterima perwakilan. Katanya, undian dijalankan melalui kiraan tangan dan perwakilan yang berdiri sebagai menyatakan sokongan. Menurut sumber dalaman pula, usul tersebut diterima dengan majoriti besar. Ismail yang juga ahli Parlimen Berar berkata, Pasal 8.1 Perlembagaan UMNO memperuntukkan bahawa PAU merupakan kuasa tertinggi dalam parti bagi menentukan perjalanan parti, tetapi tertakluk kepada Perlembagaan UMNO. Dalam perlembagaan, dari segi memilih jawatan, ianya hendaklah dibuat secara pemilihan 3 tahun sekali ataupun penangguhan seterusnya dilaksanakan di peringkat bahagian. Itu di dalam perlembagaan jelasnya lagi. Sementara itu, veteran UMNO Tengku Razali Hamzah berpendapat tindakan menyekat jawatan utama dipertandingkan akan menakutkan golongan muda menyertai parti itu. Tengku Razali telah pun ataupun lebih dikenali sebagai Kuli yakin perpecahan parti tidak akan berlaku jika pemimpin UMNO atau pemilihan UMNO diadakan. Ini menakutkan orang muda. Orang muda tak masuk. Kita nak remajakan UMNO kena bawa orang muda masuk, kata Kuli.
Dan orang muda mesti bawa seberapa ramai masuk ikut dia. Ini hanya berlaku kalau ada pertandingan, kata Kuli. Takkan tak boleh nasihat, orang UMNO takkan berpecah. Saya lawan Dr. Mahathir dulu, hebatlah, tak pecah pun UMNO. Pemilihan parti penting, nak ajak orang ramai dari luar UMNO, kuatkan Parti Melayu untuk bawa masuk. UMNO kalau sekat sana, sekat sini, parti lain akan ada lagi, kata bekas Parlimen Gua Musang itu. Itu dia jawapan daripada Ismail Sabriaku berkaitan kesahan dan atau tidak sah usul tambahan mengaitkan dengan kemenangan tanpa bertanding Zahid dan Tokmat. Kita jumpa lagi, ikuti seterusnya ulasan ini.